Jawapan awak betul ataupun salah. Lepas tu baru kita bincang kalau ada masalah dekat mana. Soalan nombor berapa? Apa yang awak tak faham? Okay? Okay, boleh kelas? Okay. So this one adalah jawapan untuk latihan hari itu. Wait. Okay. Okay. So soalan yang pertama, awak cek jawapan awak betul ataupun salah. Cek dahulu jawapan. Okay, yang pertama 31.5 gram. So ni direct sahaja daripada rumus. Okay, yang kedua 49 gram per desimeter padu. Okay, nombor 3 196 gram per desimeter padu. Okay. Nombor 4 0.15 mol per desimeter padu sebab dia nak kemolaran dah. Okay, nombor 5 pun 0.15 mol per desimeter padu. Okay, yang keenam 0.25 mol desimeter padu. Okay, seterusnya nombor 7. Okay, so jawapan dia 74.5 sahaja. Okay, kenapa tiada unit? Sebab this one adalah okay. So this one sebabnya dia adalah jisim relatif. Kalau kita ni relative atomic mass, RAM. So kalau RAM maknanya kalau RAM okay, kalau RAM dia tiada unit. RAM sebenarnya equals to molar mass. Tapi kalau molar mass unit dia gram per mol. Okey, kalau dia nak jisim relatif ataupun relative atomic mass, so jawapan dia 74.5 sahaja. Okay, next. So this one pun sama, dia nak relative atomic mass, relative molecular mass. Okay, garam, molecular mass. So, garam biasanya ion. Okay, maknanya formula unit. Okay, so sama juga sebab dia nak relative molecular. So, relative mass. So maknanya jawapan dia tak ada unit. So 112 sahaja. Okay, nombor 9. Berapa bilangan mol ion argentum dalam 200 cm padu larutan argentum nitrat? So masukkan sahaja N sama dengan MV per 1000. Dapat 0.05 mol. Okay, nombor 1 hingga 9. Ada apa-apa masalah yang perlu dibincangkan atau awak tak faham? Okey cikgu, nombor 3 tak faham, macam mana dapat? Bagi tahu saya sekarang sebelum saya continue. Kalau awak tak bagi tahu, saya anggap awak faham. Okey? Jangan malu untuk bertanya. Okey. So apa jawab, ada masalah tak nombor 1 hingga 9 kelas? Cikgu yang tengok nombor 5 cikgu. Nombor 5 boleh. Sekejap saya tunjuk nombor 5. Okey.
Oh, okey, saya faham dekat mana awak keliru. Sini 3.6, sini kan 1.989 kan? Ah, Okey, so jawapan dekat salah sini salah lah di copy paste ni. So 1.989. Okey, thank you. Itu yang saya mahu sebab saya tak check ni jawapan ni. Saya kira ambil je jawapan orang ni. 1989. So awak divide with 58.5. Okay, so jawapan dia akan jadi berapa? 0.034. 0.034 mol per desimeter padu. This one jawapan dia? Okay, yang lain dapat? Ada masalah? Tak ada yang ni okay. So, lain? Okay, sini jawab salah lah. Okay. So 0.034 mol per desimeter padu. Okey, jawapan lain ada lagi tak? Dekat mana masalah? Semua okey? Okey, semua okey tak ada masalah Okey, so kalau tak ada masalah, kita continue dengan seterusnya. Nombor 10, 11, 12 dahulu. Okey. So 10 direct sahaja dia nak bilangan mol. So terus masukkan ke dalam rumus N sama dengan MV per 1000 sebab sentimeter padu kan. So bahagi 1000. So dapatlah 0.1 mol. Okey. Seterusnya nombor 11 pun direct sahaja. Tapi ni yang tak perlu bahagi dengan 1000. Kenapa tak perlu bahagi dengan 1000? Sebab dia desimeter padu, bukan sentimeter padu. Okey, dalam sentimeter padu sahaja barulah kita bahagikan dengan 1000. Kalau desimeter padu, direct sahaja awak guna rumus yang ini. Okey, next. Berapa bilangan mol ion hidroksida yang terdapat dalam 200 cm padu larutan barium hidroksida? So, ini dia kepada perkadaran. So, apa sebenarnya macam ni? Okey. So, dia nak berapa bilangan mol ion hidroksida? Tapi, maklumat yang diberi adalah barium hidroksida. So, buat persamaan dahulu. Okey, buat persamaan dahulu. So, bila awak buat persamaan, awak dapat yang ini. Okey, so lepas tu awak cari bilangan mol untuk barium hidroksida. Dapatlah 0.04 mol. So, sini 0.04 mol. Sekarang dia nak tahu yang ini. So, ini terlibat tak? Tak perlu. So, perbandingan antara dua ini. Ini step perkadaran ni dalam pengiraan. So dapatlah 0.04 mol barium hidroksida hasilkan X mol OH minus. Sebab sini dia hasilkan 1, hasilkan 2. So kita darab silang. So jawapan dia 0.08 mol ion hidroksida. Okay. So itu nombor 12. Okay, boleh? Okay, next. Okay, number 13. Okay. So, sekarang dia nak apa? Mass. Jisim kalium hydroxide. Okay, jisim mass for potassium hydroxide. Okay. So, kalau nak jisim. Okay. Kalau soalan macam ini. Okay, kalau dia bahagi maklumat ini. Kalau awak ingat balik lah. Okay, awak ingat balik lah. Apa-apa pengiraan, okey, apa-apa pengiraan ibu dia, okey, saya supang ibu dia adalah number of mole. Okey, in any calculation, okey, dia punya pusat dia adalah number of mole. So, apa-apa pengiraan, apa-apa maklumat yang diberi, awak mesti convert first kepada number of mole. Sebab itulah kalau dalam rumus, okay, number of mole di tengah, okay, aku nak pergi kepada number of
bilangan zarah kat sini kan. Okay. Ataupun di sini dekat dia nak bagi mass, ataupun dekat sini dia nak kepada volume. Okay. Okay, so sini volume, sini mass. Okay, so ni quantity of Na benda, Avogadro kan semua tu kan. So tapi kalau awak tengok apa-apa pusat dia dekat tengah tu adalah number of mole. So apa-apa pengiraan mesti berbalik kepada number of mole. So sama juga dengan ini. So this one dia beri maklumat tentang ini dan ini. So awak boleh cari tak bilangan mole daripada sini? Boleh menggunakan rumus yang ini. Okey, barulah daripada rumus ni awak tahu dia boleh convert kepada mass macam mana. Okey, awak darab dengan molar mass. So dapatlah jawapan dia 7 gram. Okey, dapatkan jisim kuprum 2 sulfat dalam 2 desimeter padu larutan kuprum sulfat. Ni pun sama. Okey, balikkan dahulu kepada bilangan mol. Sebab daripada bilangan mol, once awak dapat bilangan mol, awak boleh teruskan dengan rumus yang ini. Okey, so dapatlah 32 gram. Okey, nombor 15. Okey, 45 gram pepejal kuprum 2 nitrat larut dalam air. Menghasilkan larutan kuprum 2 nitrat. Hitungkan isi padu air yang diperlukan. Okey, so first, dia kata 45 gram larut dalam air. Okey, so bila larut dalam air, okey, awak boleh cari bilangan mol tak daripada sini? Boleh. So awak boleh cari bilangan mol. So macam mana? Bahagi dengan molar mass. So dapat 0.24 mol. So dia kata dia hasilkan kepekatan ini. So daripada rumus N, MV per 1000 masukkan sahaja ke dalam rumus. So kita nak cari bilangan V ni berapa. So dapatlah 1920 cm padu. Ataupun boleh kata 1.92 desimeter padu. Okey, tapi dia nak dalam unit cm lah. Okey, unit cm, so mesti ni lah. Sentimeter padu. Okey, ada masalah daripada nombor apa ni? 10 sampai 15. Okay, ada masalah yang perlu dibincangkan? Yang cikgu saya tak faham apa tu. Bagi tahu saya balik. Kalau tak ada, saya anggap awak faham. Ada masalah? Ke sibuk menyaling ni? Tak buat? Ke tak buat? Okey, nombor 15. Okey, Uzman kata nombor 15. Okey, tak apa Man. Saya ambil, saya cut lah. Okey, nombor 15. 45 gram pepejal kuprum 2 nitrat. Okey. So, mula-mula dia timbang 45 gram. Okey, kuprum nitrat. Okey, kemudian dia larutkan ke dalam air. Okey, berapa isi padu air? Kita tak tahu. Okey, tetapi bila dia larut ni, dia hasil satu larutan ni, kita tahu dia punya M dia adalah 0.125 mol desimeter padu. Okey, so sekarang ni dia nak isi padu dia berapa. So macam mana awak nak tahu isi padu dia berapa? Awak keluarkan semua rumus yang awak tahu. Okey, tetapi awak tahu kalau guna ada je benda ini, ada je awak jumpa M besar ini iaitu mol per desimeter, awak tahu dia menggunakan rumus yang ini. So dia guna rumus yang ini. Okey, bila awak masukkan rumus yang ini, M awak tahu 0.125. V yang perlu kita cari berapa, misteri dia. N, bilangan mol.
Okey, kita tengok maklumat lain yang diberi. Maklumat lain yang diberi adalah 45 gram. So daripada sini awak boleh cari bilangan mol. Macam mana nak cari? Awak guna rumus yang ini. Okey, mass over molar mass. Okey, so dapatlah 45 bahagi dengan kupram berapa? 64 tambah dengan 2, 14 tambah dengan 6, 16. So dapatlah bilangan mol dia berapa? Berapa bilangan mol dia tadi? Saya malas kira, 0.24 mol. So dapatlah 0.24 mol. So boleh tak awak ambil ni masuk ke dalam ini? Boleh, dah ada dah. So 0.24 sama dengan 0.25 V tak tahu berapa bahagi dengan 1000. Selesaikan, dapatlah jawapan dia 1920. Inilah cara dia. Faham Uthman? Cikgu, Ya. kalau ambil 3 titik perpuluhan je ke? 3 titik perpuluhan macam mana? 0.24 dah jadi 0.39 ke? 0.39 ke? 0.239. Oh, 0.239. Oh, no problem. Tak ada masalah. Tapi biasanya jawapan dia akan lari sikit lah kan? Tapi dia masih tepat. Dia masih betul. No problem. Kenapa saya kata no problem? Janji jalan awak betul. Faham tak? Kalau jalan awak betul macam ni, okey. Betul lah tu. Okey, kelas. Okey, boleh? Boleh. Okey. Next. Okey, nombor 16, 17, 18. 16, 17, 18. Cek jawapan. Okey, diberi kemolaran berapa-berapa. Okey, dia nak bilangan mol dahulu. Bilangan mol dapat 0.025. Kemudian dia nak jisim. So dapat 4.275 gram. Okey, nombor 16. Okey, 17. Hitung jisim. Hitung jisim yang diperlukan untuk menyediakan ini. So nak tahu jisim mesti nak tahu bilangan mol dahulu. So daripada soalan ni boleh tak cari bilangan mol? Ada maklumat. Ni maklumat untuk cari bilangan mol. Sebab tu kita guna rumus yang ini. N sama dengan MV per 1000. Okey. So dapatlah berapa-berapa? Dapatlah 5.3 gram. Kemudian nombor 18. Okey. Ni ada orang tanya saya, mesej saya tanya. Okey, 50 cm padu asid hidroklorik bertindak balas dengan sebut zinc berlebihan. Hitung isi padu gas hidrogen yang dibebaskan pada keadaan bilik. Dapat soalan macam ini. Okey, buat persamaan, keluarkan maklumat. Okey, so once awak keluarkan maklumat, awak tengok apa dia nak. Dia nak hitungkan isi padu gas hidrogen. Isi padu gas hidrogen. Bermakna this one tak ada maklumat apa-apa kan? So dia hanyalah antara ini dengan ini sahaja. So first daripada soalan cari bilangan mol. Kemudian langkah kedua, step 2, saya dah ajar awak benda ni. Bab 3 hari tu. Okey. Sebab tu saya kata bab 3 ni penting. Dalam kimia dia bawa sampai awak habis belajar kimia apa awak tetap kena pandai bab 3 tu. Okey, kemudian 2 mol menghasilkan 1 mol. Daripada mana 2 mol yang ni? Daripada persamaan. 2 mol menghasilkan 1 mol. So tapi daripada pengiraan hanya melibatkan 0.025 mol. So berapa dekat sini? Kiralah so dapatlah 0.0125 mol hidrogen gas yang terlibat. So dapat kira daripada bilangan mol dapat tu, dapat tak? Dapat. Okay, 16, 17, 18. Ada tak yang tak berapa nak faham dan nak suruh saya jelas cara lain cikgu terang sampai saya faham? Ada tak?
Faham ke? 16, 17, 18? Faham? Okey, seterusnya 19, 20, 21. Okey, 19, 20, 21. Okey, 19. Berapa jisim kalium hidroksida untuk menyediakan larutan piawai ini? So bilangan mol je lah. So berapa jisim dia? 14 gram. So direct sahaja soalan. Okey, 20. Okey, tindak balas antara 50 cm padu asid hidroklorik. Okey, menghasilkan gas karbon dioksida. Hitungkan isi padu gas yang dibebaskan. So first buat persamaan. Saya rasa ada lagi yang tak berapa faham konsep yang ini. Tak apalah, kita cut, kita bincang. Okey. Untuk pengiraan awak ingat, awak mesti ada 3 step. Okay, tapi banyak-banyak step. Langkah pertama, mesti buat persamaan. Okay, mesti ada equation dia dahulu. Okay, so awak tengok. Tindak balas antara asid hidroklorik HCl tambah dengan kuprum karbonat CuCO3 yang berlebihan menghasilkan, so tindak balas ni antara asid dan garam karbonat. So awak tahu dah, asid tambah dengan karbonat, metal karbonat, apa yang akan dihasilkan? Dia akan hasilkan garam, betul tak? Okey, dia akan hasilkan CuCl2 plus H2O plus CO2. Awak dah belajar ini. Okey, dalam tindak balas atau sifat kimia. Okey, kemudian balancekan dia. So 2 HCl. So betul tak H2O 2? Okey, dah balance dah. So ni persamaan dia. So daripada persamaan awak keluarkan maklumat. So dia kata apa ni? So dia kata 50 cm padu, dia ada V si padu. Kemudian ada M. Berapa? 0.25 mol desimeter padu. Okey. So yang ni dengan kuprum karbonat berlebihan menghasilkan gas karbon dioksida. So sekarang dia nak hitung isi padu gas yang dibebaskan. So dia nak volume of gas. Okay, dia nak volume of gas. So yang lain ni tak ada kaitan. Pejang mata. So kita buat perbandingan antara ini dan ini sahaja. Okay. So bila ini dan ini, saya kata dah apa-apa pengiraan langkah pertama, okay, calculate number of mole. Number of mole daripada mana? Daripada soalan antara dua ni, mana yang awak boleh cari bilangan mole? This one kan? So bila awak kira yang itu, awak dah boleh cari guna rumus yang mana? Guna rumus yang ini. So masukkan sahaja 50 darab dengan 0.25 bahagi 1000. So dapat berapa bilangan mol dia? Saya malah nak tengok lagi. Jawapan dia bagi-bagi kat saya jawapan. Allah korang ni. Apa yang slow sangat nak bagi jawapan? So dapatlah 0.0125 mol. So dapat 0.0125 mol. Okay. So maksudnya di sini, okay, hanya 0.0125 mol sahaja yang mengambil tempat. So sekarang ni kita nak tahu berapa mol dekat sini. Bila awak tahu bilangan mol dekat sini, awak boleh kira lah volume of gases kat sini. So macam mana awak nak tahu? Itulah yang kita panggil step number 2, perkadaran. Perkadaran macam mana? 2 mol HCl yang terlibat
Dia menghasilkan 1 mol CO2. Daripada mana saya tahu 2? This one. 2. This one tak ada apa-apa. So maknanya dia satu sahaja. Okay, so 2 mol HCl, 1 mol CO2. Tapi masalahnya berapa yang terlibat sekarang? Yang terlibat sekarang hanyalah 0.0125 mol. So boleh tahu tak jawapan di sini berapa? Itulah kita buat perkadaran. Darablah 1 bahagilah 2. Darab silang. Darab bahagi. Ya Allah ya Tuhan, aku buat apa pula aku kita tekam dia ni. Okay. So darab ni bahagi. So dapatlah jawapan dia berapa perkadaran dia tu. So dapatlah 0.00625. Dapatlah 0.00625 mol. Bermakna ketika 0.0125 mol asid hidroklorik, dia hanya menghasilkan 0.062, betul ke banyak kosong ni? 2 kosong ke? Betul. Okey, 0.0625 mol carbon dioxide. Dah tahu N dia berapa. So boleh kira tak volume of gas tu? Macam mana nak kira dia? Ingat balik rumus tu. Volume of gas. Volume gas sama dengan bilangan mol 0.625 darab dengan keadaan bilik ke STP. So dia nak room condition. So maknanya darab dengan 24 desimeter mol negatif 1. So dapatlah jawapan dia berapa? 0.15. Tekan kalkulator. Okay. So itulah cara pengiraan dia. So this one adalah step number 3. Lepas tu saya kata untuk pengiraan ada 3 step. First, cari mol, bilangan mol. Apa-apa maklumat yang diberi? Maklumat diberi tentang apa? Asid hidroklorik. So cari bilangan mol itu dahulu. Kemudian awak buat perkadaran. Angka kedua. Ketiga barulah kehendak soalan. Okey, apa yang soalan nak? Boleh kelas? Faham? Ada sebarang masalah? Okay, so next, number 21. Okay, the answer is 0.65. Konsep dia sama juga, perkadaran. Cari bilangan mol, perkadaran, kemudian cari kehendak soalan, 0.65. Okay, soalan seterusnya semuanya jenis 3 step ni. Buat persamaan, cari bilangan mol, buat perkadaran, cari kehendak soalan. So yang ni dia kata belum bertindak balas. So 6 gram, berapa diguna? Diguna 6 gram. Tolaklah jisim yang dah bertindak balas. Dapatlah 3.975. Okay, nombor 23, persamaan, bilangan mol, perkadaran, kehendak soalan. Yang ni pun sama. Bilangan mol. Sorry, dia nak apa ni? Ni lain sikit ni. Jisim atom relatif Y. Okay, so 1.9 mgy dilarutkan ke dalam 100 cm padu air untuk menghasilkan satu larutan ni. So apa tu? Okay, so isi padu air ni ditukar kepada desimeter padu lah. Kemudian dia cari kepekatan dahulu. Sebab apa? Kemolaran. Dia dah bagi dah. Okey, 0.2. So kepekatan. Sebab awak tahu ada rumus kan? Kemolaran boleh tukar kepada kepekatan. Kepekatan boleh tukar kepada kemolaran.
Okay, concentration atau okay, boleh tukar kepada molarity tu. Okay, so dapatlah 35.5. Sebab MgY2 ni, Mg kita tahu 24, tambah dengan 2Y. So dapatlah 35.5. Okay. So ada masalah lagi? Soalan ini ada yang tak berapa faham? Nombor berapa? Beritahu terus. Kelas. Semua okey? Okey. Okey, dapat jawapan semua ke? Ke ada salah? Banyak salah. Oh, yang mana banyak salah tu? Soalan last-last ya. Soalan last. Sebab apa? Sebab awak tak ikut step dia kan? Ya, cikgu. Ya. So, tak apa. Awak ambil jawapan saja. Sekarang awak jangan salin saya punya step tu. Awak ambil jawapan dia saja. Buat balik latihan ini. Okay, buat balik. Buat balik, awak akan dapat lah. Ni memang kena buat latihan je. Okay. Tapi ingat 3 step. Yang pertama bilangan mol. Yang kedua perkadaran. Yang ketiga kehendak soalan. Tapi yang penting buat persamaan. Ini soalan favourite kimia. Awak tak boleh yang ni. Awak tak tahu cara kira yang ni. Habis awak. Rugi markah. Sedangkan kalau dalam kertas 2, 3 markah yang ni. Okay. Persamaan 2 markah. Pengiraan 3 markah. Tak boleh yang ni 5 markah awak hilang. Rugi. Okay kelas? Okay tak apa. Nanti kita akan buat latihan lagi lah. Okay ni. Okay boleh kelas? Okay. So hari ini okay, saya nak kita masuk kepada satu topik yang baru. Sikit je supaya nanti awak boleh buat satu latihan lah untuk tajuk ini. Okay, ready kelas? Okay, ready? Okay, so subtopik kita hari ini adalah 6.6 kalau dalam buku teks awak page 62. Okay, standard solution. Standard solution. Ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah larutan piawai. Okay, larutan piawai. Okay, so apa sebenarnya standard solution? Okay, D for definition Okay, standard solution is a solution with known concentration. Okay, standard solution ataupun larutan piawai adalah satu larutan dengan kepekatan yang kita tahu nilai dia berapa. Okay,
So kita tahu nilai dia berapa, kepekatan dia. Apa dia punya kepekatan? Katakan awak kata dia adalah 0.25 mol desimeter padu. So awak tahu. So itu kita panggil dia standard solution. Okay. Untuk prepare dia, preparation. So for prepare standard solution, okay, ada dua yang awak perlu tahu. Okay. You must know about mass of solute. Okay, jisim bahan yang nak dilarutkan and volume of distilled water. Okay, isti padu distilled water. So this one is 2 parameter lah. Dua parameter yang awak perlu tahu untuk prepare standard solution. First, mass of solute. Second, volume of distilled water. Okay, so how to prepare standard solution from solid. Okay, tengok buku teks sama-sama. Okay, cuba tengok aktiviti 6.7. Okay, to prepare 250 centimeter cube of standard solution of 0.1 mol per decimeter cube sodium carbonate. Okay, so bahan yang awak perlu distilled water and solid sodium carbonate. So ingat yang saya bagi tahu tadi, ada dua yang parameter yang awak perlu tahu. Parameter yang pertama mass, yang kedua volume. Okay, kalau dalam soalan preparation ini, apa yang awak perlu tahu? Okay, awak perlu tahu mass sodium carbonate. Sebab sodium carbonate ini adalah solute. So mass of solute merujuk kepada bahan apa yang awak nak larutkan. So dalam eksperimen ini dia nak larutkan sodium carbonate. So volume. So volume dia berapa? Volume dia dah bagi tahu kat sini. Sebab dia nak sediakan 250 cm padu. So langkah pertama, so apa yang awak perlu buat? Awak kena timbang sodium carbonate. Tapi masalahnya dia tak bagi tahu berapa nak timbang. Sebab itulah awak perlu guna formula yang ini. N sama dengan mv per 1000. Okay. So, macam mana nak kira? Boleh tak awak cari bilangan mol, kemudian kira mass ni? Boleh kan? Macam mana nak kira ni? Okay. So, bilangan mol ini daripada mana mv per 1000 ini? Daripada tujuan ni. Okay, so tujuan ni, daripada tujuan, awak tengok dia nak 250. So, ada tak V kat sini? Ada. 250. Okay, M dia berapa? 1.0. Kemudian bahagi dengan 1000. So, berapa jawab bilangan mol awak dapat? Berapa bilangan mol awak dapat? Kelas? 0.25. 0.25 betul Saya tak kira ni. Okay, 0.25 mol. So maknanya kita tahu kita gunakan 0.25 mol sodium carbonate. Boleh tak awak kira mass dia daripada 0.25 ni? Boleh kan? Sebab kita ambil rumus yang mana? N sama dengan gram per RMM. So gram tak tahu, so nak cari gram, so maknanya 0.25 awak darablah dengan berapa natrium carbonate ni. Okay, so 2 darab dengan sodium berapa? 23 tak? C berapa? 12 tambah dengan 3, 16. So dapat berapa gram? Kelas. 4
Berapa dapat? Berapa kelas? Oh, kelas. Cepatlah ramai-ramai ni. Takkanlah kalkulator tak ada dengan awak sekarang. Berapa GSIM awak dapat? 71.5. 31.5 gram. Macam ni betul? 21. 21.5 gram. 7. 71.5 gram. Betul ke Fik? Yang lain? Betul? Afiq punya jawapan? Ya, saya salah ke? Ya, saya heran besar sangat tu. So dia betul tak jawapan dia 23 dia punya tu? 26 je ke? 26.5 kan? Kan? Ah, So kira-kira awak dapat 26.5. So maknanya determine the mass of sodium carbonate. So maknanya awak perlu timbang 26.5 gram sodium carbonate. Timbang guna apa? Guna electronic balance lah. Lepas tu tambahkan 100 cm. Okey. Gambar ni tu sikit. Okey, kita tengok ni secara keseluruhan dia dekat sini. Melalui gambar rajah ni lagi cantik. Senang nak faham. This one. So mula-mula awak dah timbang tadi. Awak timbang berapa? Awak timbang 26.5 gram sodium carbonate guna electronic balance. Kemudian awak masukkan ke dalam bikar. Okay, step number 3 dia kata add 100 cm cube of distilled water. So dia tambahlah distilled water. Untuk apa ni? Untuk larutkan. Okay, solid sodium carbonate tadi. Kacau sampai dia larut. Kemudian awak pindahkan ke volumetric flask. Okay, this one kita panggil dia volumetric flask. So awak pun transfer lah guna filter funnel. Okay, lepas itu apa yang berlaku? Okay, bikar ini tadi awak tuangkan, awak bilas lagi. Bilaskan lagi. Kenapa awak perlu bilas lagi bikar ni baru tuang untuk step number 6 tu. Rinse the beaker with distilled water. Make sure all the remaining solution is transferred into the volumetric flask. Sebab kita nak suruh transfer semua ni supaya ada jangan sisa-sisa ni tertinggal. Kemudian rinse lagi filter funnel ni. Okay, all the remaining solution is transferred into volumetric flask supaya semua sisa-sisa tadi yang tertinggal tadi dipindahkan ke dalam volumetric flask. Seterusnya barulah awak masukkan distilled water sampai calibration mark ni. Okay, yang goodnya calibration mark ni dia dah awak sebenarnya volumetric flask yang awak guna ini isi padu dia 250 cm padu. So volumetric calibration mark ni maknanya dah cukup 250 cm padu. So kalau awak tambah air sampai calibration mark, sikit lagi nak sampai meniscus level tu mesti jagalah. Okay. Kemudian barulah awak guna dropper. Kenapa tak tuang je? Takut terlebih. Titislah air perlahan-lahan using dropper. Add slowly. Sebab awak tak boleh buang dah kalau once awak masuk. Sampai calibration mark ni, awak pasang stopper. Kemudian goncang. Dapatlah standard solution untuk daripada aim atas ni. Dia nak apa ni? Dia kata sediakan 250 cm padu standard solution of 1.0 mol per decimeter cube sodium carbonate.
Maknanya kita nak sediakan satu larutan piawai 1.0. Berisi padu 250. So daripada mana nak tahu? First cari mass dahulu. Nak tahu apa lagi? Cari bilangan mol dahulu. So ini step, soalan ni famous tau, tolonglah hafal. Hafallah aktiviti 6.7, dia punya prosedur ini. Soalan ini sangatlah famous, biasa ditanya. Tolonglah hafal. Okay, prosedur dia. Daripada 1 to 10. Okay, so dapatlah satu standard solution. So discussion dia, why must the beaker and filter funnel rinse with the water, distilled water? Sebab apa? Awak perlu rinse dia, bersihkan dia dengan distilled water. Ada tak sebab dia? Kenapa? Tahu tak sebab apa? Make sure all solution tidak ada tersisa. Okay. So the correct answer is to ensure. Apa dia? To ensure to ensure inilah saya salin dekat ni lah, tak menarik ni. Sekejap, saya ambil discussion. Saya cut to new page. Okay. So discussion dia, soalan-soalan ni, discussion ni biasa soalan masuk dalam exam juga ni. Okay. Kenapa kita perlu bilas tu banyak kali? Okay, to ensure, kita nak pastikan that all the sodium carbonate residue, maknanya baki dia, okay, stuck to the wall, okay, stuck to the wall of the beaker and filter funnel has been transferred to the volumetric flask. Okay, kita nak pastikan semua baki sodium karbonat yang dia start, yang terlekat dekat wall of the beaker, wall of the filter funnel has been transferred to the volumetric flask. Itu reason dia. So why must all the remaining solution be transferred into the volumetric flask? Okay, kenapa? So that the prepared standard solution has the exact concentration as the concentration of the solution that would be prepared. Kita nak pastikan bahawa larutan yang kita sediakan ni kandungan dia punya kepekatan tu sama dengan kepekatan yang kita sediakan. So that the standard solution that has the exact concentration as the concentration of the solution that would be prepared. Okay, number 3. Okay.
Okay, how can you assure that the meniscus level align with the calibration mark? Macam mana awak nak pastikan meniscus level ni sama dengan awak punya calibration mark? So make sure siapa? Make sure okay our eye level is at the observed meniscus level. Okay, so kita kena make sure mata kita satu aras dengan aras meniskus tadi. Okay, so number 4, why does the volumetric flask need to be closed? Untuk apa? To prevent evaporation of water. Kita tak nak penyejatan air berlaku from happening. Okay, that will change the concentration of the prepared standard solutions. So kita nak halang penyejatan air daripada berlaku supaya kepekatan tu tidak akan berubahlah. Sebab tu kita perlu halang. Okay, boleh? Saling ke? Usman je bagus. Faham. Boleh. Bagus Usman. Saya suka sikap macam ni. Okay. Okay, so nombor 1, nombor 2. Okay, nombor 3, nombor 4. Semua dah saling kan? Boleh saya teruskan? Boleh diteruskan atau perlu apa tunggu dulu? Kelas? Okey. Teruskan Okey. Untuk sodium karbonat ni sebenarnya contoh ni dia baru diberi untuk KSSM lah. Sebelum ni kita guna sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide is not suitable lah to be used for the preparation of standard solution. Tak sesuai. Kenapa? Sebab sodium hydroxide ni hygroscopic. Okay, dia mudah serap air ataupun dia mudah lembab dengan air. So, dia mudah untuk menyerap gas carbon dioxide. Okay, untuk membentuk sodium karbonat. So, nanti kalau timbang, kita tak boleh nak timbang mass of sodium hydroxide dengan tepat. Sebab itulah standard solution menggunakan sodium hydroxide ni dah tak boleh digunakan lagi. Okay. Tapi bahan lain yang boleh digunakan adalah solid oxalic acid. Okay, ni adalah satu bahan yang boleh digunakan jugalah. Okay. So, cara lain untuk menyediakan larutan standard adalah by diluting aqueous solution. Kita nak larutkan atau dilute, cairkan menggunakan kaedah pencairan. So another method, method lain untuk menghasilkan standard solution adalah
by dilution method, iaitu kaedah pencairan. Okey, kaedah pencairan. Okey, macam mana kaedah pencairan ini? Okey, kaedah pencairan ini, okey. Kaedah pencairan ni saya guna contoh lain dulu. Saya guna bukan bahan kimia lah. Okey, katakan awak ada satu botol air sirap. Ibu sirap. Kalau musim orang nak kahwin, majlis kahwin, okey, awak akan sediakan satu ibu sirap. Dalam ibu sirap ni ada apa? Ada air gula, ada sirap. Tapi pekat sangat. Sangat pekat. Akhirnya kalau awak nak minum direct tu dia rasa sangat manis. Okey, kenapa awak sediakan ibu sirap ini? Supaya senang untuk kita sediakan. Maknanya tetamu musim kahwin kan ramai orang datang, betul tak? Orang datang. Takkanlah setiap kali awak tetamu datang habis baru nak kacau air. Itu mengambil masa. Biasanya ibu sirap ni, mak-mak, makcik-makcik ke, dia sediakan awal. 2-3 hari atau seminggu sebelum dia dah sediakan ibu sirap. Betul tak? Betul sama ke kabung macam apa yang saya kata ni? Ni yang berlaku di tempat saya lah, di Terengganu. Kabung sama juga saya rasa kan? Sama ke? Ke lain? Ke macam mana korang sediakan air? Baca on the spot? Ke macam mana? Ke tak pernah berpengalaman? COVID, lupa dah majlis kahwin macam mana? Tak ada respon ke? Mana kelas ni respon senyap je ni? Ya, si pernah kahwin je dulu. Saya tak suruh awak kahwin. Saya kata kerja kahwin. Saya sebelum kahwin pun saya tahu benda ni. Benda ni adalah satu rutin di mana kecuali family awak tak pernah lah. Atau awak nak buat kenduri doa selamat ke apa ke, awak sediakan satu ibu sirap. Apa orang panggil kat sini? Lupa cikgu. Saya ingat politik je ini cikgu. Cis, si boy ingat politik je. Politik nama lagi politik. Jangan difikir. Hidup je awak bernafas macam biasa. Okey. Ibu sirap ni kita sediakan awal, betul? So bila hari kejadian, adalah jak-jak air. Okey, contohnya nak sediakan 3 jak air. So awak ambil lah satu ibu sirap ni, banyak ni. Okey, kemudian barulah awak tambahkan dengan air. Okey. Okey. So last kali warna ni warna merah juga. Okey, tetapi warna merah dia tidak sepekat yang ni. Yang ni pekat ibu sirap dia. Yang ibu mula-mula tu. Okey, tapi yang lepas awak tambahkan dengan air dia cair sikit, betul tak? So kaedah ni sebenarnya adalah kaedah pencairan. Di mana kalau dalam kimia kita panggil ini sebagai stock solution. Okey, stock solution. Okey, stock solution ini apabila awak tambahkan dengan air, dia tidak akan mengubah number mole of solute. Contohnya, kita tengok buku teks awak. Tadi larutan stok tadi kan, larutan stok dia ada 5 number mole of solute. So bila awak tambahkan dengan air, 5 mole tadi tidak akan berubah. So during dilution, water that is added to the aqueous solution will alter the concentration of the solution, but it would not alter the number of mole of solute contained in the solution. Hence, sebab itulah kita boleh katakan, number of mole of solute, before dilution is equal number of mole of solute
after dilution. Ataupun N1 sama dengan N2. N ini dia ada rumus dia. Apa dia rumus N? MV. MV per 1000 kan? So, sorry sekejap. Okay, so kita tahu N sama dengan MV per 1000. So, kita boleh katakan dekat sini M1 V1 per 1000 sama dengan M2 V2 per 1000. Okay. Kita boleh masuk sebab sama sini kan. So secara equation dia, secara calculation dia, rumusan dia, okay, M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay, so this one is before. So this one is after. Okay. So M1 ini daripada stock solution. So M2 ini adalah prepare solution. Okay. Ibu sirap tadi stock. So yang ini adalah prepare solution. Okay, stock solution tadi M1 V1. Okay, prepare solution tadi adalah M2 V2. Okay, boleh? So inilah rumus dia. Okay, kita tengok satu contoh. Ni saya ambil contoh daripada buku teks je ni. Okay. Okay, as an example. Okay. You wish to prepare, okay, awak nak sediakan 500 cm padu, 0.1 mol, okay, sulfate solution, okay, daripada stock solution dia 2.0 ni. Okay, so sekarang ni dia nak cari apa ni? Dia kata, dia nak cari berapa stock solution yang perlu awak cairkan. Berapa yang perlu isi padu yang diperlukan. So maknanya sekarang, okay, kita tengok M1 V1, M2 V2. Okay, 500 cm padu yang kita nak sediakan. So maknanya this one adalah preparation. Okay. Okay, prepared solution. Okay, prepared solution. So maknanya dia adalah M2. So 0.1 darab dengan 500. Okey. Kemudian dia kata 2.0 stock solution tapi V1 tak tahu berapa. So kiralah dapatlah 25 cm padu. So untuk menyediakan ini awak perlu mengambil 25 cm padu larutan piawai. Stok maknanya contoh dalam ni ada warna biru lah ni ada 2.0 mol desimeter padu. Okey, stock solution. Okey, stock solution ni awak nak jadikan dia 500 cm padu dengan 0.1 mol. Okey, so berapa yang awak perlu ambil daripada sini? So awak perlu ambil 25 cm padu. So 25 cm padu awak pindahkan ke dalam ini. Okey, awak pindahkan 25 cm padu. Kemudian awak tambahlah distill water sampai 500 cm padu. So dapatlah concentration ini. So itu yang berlaku dalam dilution. Okay. Atau awak boleh tengok dekat sini lagi. Okay. So stock solution tak tahu berapa. Okay, nak sediakan berapa, ambil je berapa yang diperlukan daripada pengiraan. Okay, kemudian tambah contohnya tadi
Contoh saya gantikan tadi this one CuSO4 2.0 mol desimeter padu. So awak kira-kira awak dapat V dia 25. So awak pun ambil lah 25 cm padu, pindahkan ke dalam volumetric class yang lain. Okay, 25 cm padu je. Okay, lepas tu apa yang awak perlu buat next? Tambahlah distilled water sampailah calibration mark ni. Sebab calibration mark ni kita dah tahu dia adalah 500 cm padu. Volumetric flask dia ada banyak saiz tau. Okay, ada saiz 250, ada saiz 500. So saiz tu dah tentukan volume dia berapa. Sampailah guna dropper lah supaya sampai kepada calibration. Pasang stopper, kemudian shake well. Pusing, kocak. So dapatlah larutan yang awak inginkan. So ini adalah cara lain untuk menyediakan standard solution menggunakan larutan stok melalui kaedah pencairan iaitu dilution method. So dapatlah disediakan. Okay kelas? Boleh? Itu je untuk this one. Okay, janji awak tahu rumus. So tengok pada sana contoh dia example ni. Okay, 75 cm padu 2.0 mol acid nitric. Okay, that is diluted to X mol when 25 cm cube distilled water is added. Calculate the value of X. So kita tak tahu berapa kat sini. So macam nak tahu? Okay, masukkan ke dalam rumus M1V1 M2V2. So M1V1 kita dah tahu. M2 kita tak tahu. So dapatlah. So 1.5 mol desimeter padu. So ini hanya masukkan ke dalam rumus. So ni determine the volume of 2.0 mol hydrochloric acid. Okay. So masukkan. Okay, M1V1, M2V2. Dapatlah 25 cm padu. Okay, boleh kelas? Nak tahu awak faham ke tak? Jawab ni. Aktiviti 6.9 dengan test yourself. Okay, boleh? Okay, cuba dahulu jawab. Okay, kita bincang next class. Aktiviti 6.9 dengan test yourself 6.6. Okay, boleh? Boleh? Boleh.